اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ونوعان وأكبرتها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى رب النبي صلى الله عليه وآله الكرام وإلى أرواح سائر الأحباب والأسرار والأوتاد والأولاد والأجيال والأقلال والأبصار والعرفات والمجتمعات والأمناء وإلى سائر الغيب وسائر أهل نوبته وسائر الأولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا، ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لهذا المعلم دكتور حكيم محمد إقبال. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا ببارك في علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Telah berkata musannif tuan negara kita ini yang bernama Dr. Haji Muhammad Rifai dalam risalah Isra dan Mi'raj. Kita bersambung daripada buku surat yang ke-11. Kita bersambung daripada buku surat yang ke-11. Rangkap yang di bawah tadi. Selanjutnya, beliau meneruskan perjalanannya dan sesaat sampailah di suatu tempat yang bernama Syajarah Musa. Di tempat ini pun beliau dan Jibril turun serta melakukan solat sunat 2 rakaat. Setelah solat sunat 2 rakaat, beliau meneruskan perjalanan yang tidak lama kemudian sampailah kepada Bukit Tur Sina, atau boleh dibaca Bukit Tur Saina. Boleh kata Tur Sina betul-betul, Tur Saina betul-betul, iaitu tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tempat ini beliau turun, dan sebagaimana di tempat-tempat yang beliau singgahi sebelumnya, beliau pun melakukan solat sunat 2 rakaat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahawa apabila kita memasuki masjid, hendaknya kita melakukan solat sunat 2 rakaat sebagai solat tahiyatul masjid. Demikian juga apabila kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka hendaknya kita lupa mampir. Mampir itu bermakna mendekatkan diri kita ke masjid di tempat yang kita tuju. Baik. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan serta muslimat yang adil, kita masih lagi membincangkan perkara-perkara yang berlaku dalam peristiwa Isra dengan Nabi SAW. Yang sebelah kita maklum, aku ulang kaji balik bagi tuan-tuan yang tak ada pada waktu semalam. Di antara mutiara yang paling besar yang hendak kita cari bila mana kita mempelajari peristiwa Isra wal Mi'raj, yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana perkara-perkara begini banyak jadi perkara yang tak masuk akal. Jadi bila mana perkara yang tak masuk akal membawa kepada keyakinan. Dan kerana apa tuan-tuan tak pelik? Kadang-kadang orang hari ini bertanya, adakah perkara ini mustahil terjadi dan sebagainya? Maka kalam itu juga telah dipertanyakan ke atas baginda Nabi bila mana Nabi balik daripada Mi'raj. Sejarah telah membuktikan berapa ramai para sahabat Nabi yang murtad pada pagi itu oleh kerana tidak mempercayai perkara ataupun cerita yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW. Satu. Yang kedua, di antara aspek yang tuan-tuan perlu faham, di antara ada 7 bila mana kita baca peristiwa Isra Mi'raj ni tuan-tuan, apa yang kita nak, apa yang kita hajati, iaitu mudah-mudahan dengan apa yang diceritakan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana apa? Sejarah telah membuktikan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, akhir kali Nabi bertemu Allah. Nabi melihat Allah dengan zul dan wujudan.
Nabi melihat Allah dengan zahir dan batin. So, okey lah. Rasa macam habis. Okey dah? Baik. Jadi tegas dia. Bila mana kita mengetahui ada buku aku mengaji tak Isra Mi'raj ni untuk apa? Untuk menghadirkan diri aku kepada Allah, untuk mendekatkan diri aku kepada Allah sebagaimana yang diperlakukan ke atas diri Nabi. Bermakna tuan-tuan tak ada jalan lain. Apa yang berlaku di atas diri Nabi, itu juga yang perlu kita lakukan untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Di antaranya apa? Iaitu bila mana peristiwa Isra, bagaimana yang kita baca pada ketika ini. Bila Nabi sampai ke tempat-tempat yang besar, Nabi solat sunat 2 rakaat. Kalau orang tanya solat sunat apa yang didapat dalam kitab-kitab ulama, iaitu solat sunat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab kita maklum tiap-tiap Nabi Allah Ta'ala dah turunkan sembahyang. Dalam kitab ijma' ulama sebut dah, semayang subuh ada Nabi yang mula-mula buat, semayang zuhur ada Nabi yang mula-mula buat, semayang asar ada Nabi yang mula-mula buat dan sebagainya. Jadi tegas tuan-tuan, bagi Nabi SAW bila macam sampai tiap-tiap tempat, maka memperbanyakkan ia boleh solat sunat. Jadi jawapannya mudah. Apakah intipati yang kedua yang perlu kita ambil pada hari ini bagi mereka yang nak menghampirkan diri kepada Allah? Maka perbanyakkanlah oleh kita akan solat sunat. Jangan tinggal tuan-tuan solat sunat, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Cuma kalau kita mengaji fikih, solat sunat ni tuan-tuan bukan payah. Tak mampu nak berdiri, kita duduk. Walaupun tuan-tuan gagah berdiri, walaupun tuan-tuan mampu berdiri. Dalam masalah fikir, sembahyang wajib kita berusaha berdiri. Lagi maju tak mampu. Sembahyang sunat, walau tuan-tuan mampu berdiri, kalau tuan-tuan nak duduk pun boleh. Faham ibarat? Habis bersalam, kita baca doa dan sebagainya, tengah-tengah duduk. Allahu Akbar, kita takbir. Kita sembahyang rakaat pertama dulu. Rakaat kedua, kalau rasa kita sikit, kita berdiri. Nak beri faham tuan-tuan, bermula daripada hari ini, bila aku baca peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sebelum dapat sembahyang 5 waktu, Nabi melakukan solat sunat di atas tiap-tiap tempat yang besar. Maka ayo pertama sekali kita berazam, ya Allah ya Tuhan kami berazam ya Allah nak menghidupkan kehidupan kami sembahyang sunat 2 rakaat. Setelah tuan-tuan berazam, tuan-tuan perlu buat apa? Bertawakal pada Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang muda nak berubah pada hari ini, jalankan 2 kaedah yang Allah Ta'ala ajar. Pertama, wa idza azamta. Yang kedua, fatawakkal 'ala Allah. Tulis. Dan pertama, wa idza azamta. Wa idza azamta, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua bagi kita yang nak berubah, bagi kita yang nak berikan amalan dan sebagainya, fatawakkal 'ala Allah. Baik. Kaedah ini bukan ulama ajar, bukan Nabi ajar, Allah Ta'ala sendiri yang ajar. Apa dia? Yang pertama sekali, ya Allah, aku berazam, ya Allah, hari ini aku baca peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sampai di tempat-tempat yang besar, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Nak memberi faham pentingnya sembahyang sunat, maka aku pun ya Allah nak ikut sebagaimana Nabi buat. Maka bermula daripada hari ini, aku berazam nak memperbanyakkan solat sunat. Faham ibarat? Dan berazam buat apa? Fatawakkal 'ala Allah. Apa makna fatawakkal 'ala Allah? Bukan makna sebab budak-budak dah. Yang tu martabat sufi. Ada. Makna fatawakkal 'ala Allah, mintalah kekuatan daripada Allah. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, permudahkanlah aku, ringankanlah aku, berilah aku masa, berilah aku kelapangan, berilah aku kemudahan agar aku dapat menunaikan apa yang aku hadapi. Faham ibarat? Baik, habis. Jadi kesimpulannya, yang pertama sekali yang perlu kita lakukan dalam nak mendekatkan diri kepada Allah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu memperbanyakkan solat sunat. Yang kedua, kalau kita baca daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kali Nabi sampai di tempat-tempat yang besar sebagaimana Baitul Maqdis dan sebagainya, di masjid-masjid yang besar, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Dan memberi faham kepada kita, di antara tempat yang dipuja oleh Allah Ta'ala di muka bumi ialah di antaranya masjid.
Sebab Tuhan bersungguh tuan-tuan serta muslimat yang ingat, setiap kali Allah Ta'ala beri peluang pergi Mekah, setiap kali Allah Ta'ala beri peluang umrah dan sebagainya, jangan habiskan waktu di hotel, jangan habiskan waktu di pasar raya, jangan habiskan waktu di jalanan melebihi daripada waktu di masjid. Sedangkan Nabi kata dah, ibadat ni tuan-tuan bukan di Mekah, tapi dalam Masjidil Haram. Kan kita belajar fiqh, ibadat semayang di tempat biasa, paling tinggi pun kalau jemaah 27 pahala. Tapi kalau semayang di Masjidil Haram, Allah Ta'ala berapa ganda Allah Ta'ala beri pahala? 1000. Dan kalau semayang di Masjid Nabawi, sebab nak beri faham, Nabi tak sebut pun Madinah, Nabi tak sebut pun Mekah. Jadi kesimpulan apa yang aku nak beri faham, yang Allah Ta'ala beri karunia, yang Allah Ta'ala beri kesempatan guna hari ini dan beri umrah Mekah dan sebagainya, jangan banyak habiskan waktu di hotel, tetapi banyakkan habiskan waktu di masjid. Habis. Sebagaimana kita ketahui, muka surat 12, dalam kisah Isra Nabi Muhammad SAW, di mana setiap tempat yang beliau singgahi tentu segera melakukan solat, iaitu solat sunat. Tindakan beliau semacam ini pada hakikatnya adalah cara yang tepat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sebab Tuhan mengucapkan balik kepada kita yang mencipta, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, yang nak menghampirkan diri kepada Allah, maka kita tiada jalan lain melainkan jalan yang telah dizahirkan oleh Nabi waktu Isra, memperbanyakkan solat sunat, cari masa, cari doa dan sebagainya. Kerana tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa solat sunat ba'diyah, banyak lagi solat sunat yang tak pernah kita buat. Sebagai contoh, aku nak tanya tuan-tuan yang ini. Apa minta tuan-tuan angkat tangan, ya? Tuan-tuan jawab betul pun hampa tak ada masalah, tuan-tuan tipu pun hampa tak ada masalah. Tuan-tuan cakap betul pun hampa tak dapat pendapatan, tuan-tuan tipu pun hampa tak dapat mudarat. Cuma hampa nak buktikan banyak lagi solat sunat yang jarang kita buat. Yang pertama, hampa nak tanya tuan-tuan yang ini, siapa yang jarang buat solat sunat untuk angkat tangan? Jarang ke tak pernah? Tak pernah langsung buat solat sunat dulu. Itu satu. Solat sunat untuk ni masyhur. Yang kedua, siapa yang seumur hidup dia langsung tak pernah buat yang dikatakan solat sunat hifzul iman? Solat sunat hifzul iman semayang di antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak ada dipanggil solat sunat qadhiyah, ada dipanggil solat sunat awwabi, ada yang dipanggil solat sunat memelihara iman. Angkat tangan hari ini kita mengaku rendahkan diri kepada Allah. Siapa yang tak pernah buat langsung? Boleh kata belaka ni Allahumma salli ala Muhammad contoh. Jadi apa bukan nak merendahkan tuan-tuan, tidak. Apa nak buktikan banyak lagi solat sunat yang kita tak buat. Bila sebut solat sunat yang kita buat, qadhiyah banyak lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan manfaat kita mempelajari kitab Isra wal Mi'raj, terbukti sebelum Nabi Isra, sebelum Nabi Mi'raj, maka Nabi memperbanyakkan melakukan solat sunat bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung. Perhatikan ayat di atas, bahawa sedia sabar dan salat merupakan senjata yang paling ampuh untuk terhakun permohonan kepada Allah. Tapi perlu ingat semayang yang macam mana, ya? Semayang ni tuan-tuan semua orang boleh semayang. Maaf, hampa nak berkata orang jahil pun boleh semayang tak? Tetapi macam-macam semayang yang sekurang-kurang menarik rahmat pertolongan daripada Allah, iaitu semayang yang berkualiti, semayang yang menjalankan zahir dan batin. Jadi insyaAllah bila mana pihak tabur nanti akan datang untuk membuat program solat rutin, solat tidur, yang sebelum ini kita telah buat bersih yang pertama, alhamdulillah mendapat feedback yang begitu baik daripada jemaah. InsyaAllah kita akan buat bersih yang kedua, solat rutin, solat tidur. Kita menerangkan pula macam mana semayang cara batin. Mudah-mudahan kita menjaga bukan semata-mata yang zahir, tapi kita juga menjaga perkara-perkara yang batin, agar kualiti semayang kita tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Satu, secara tegas dapat dikatakan bahawa tindakan Nabi SAW
sebagaimana lampu rayang di atas adalah merupakan isyarat dan perlambang yang sekaligus merupakan perintah kepada umatnya agar dalam keadaan sebagaimana sempit dan mendesaknya tidak sekali-kali melalaikan solat. Ada isyarat yang kedua dia nak beri faham, lagu mana pun kita berjalan, lagu mana pun kita susah, lagu mana pun kita rugi, jangan tidak sembahyang, jangan tidak sembahyang. Perjalanan pun diteruskan dan sampailah kepada Baitul Lahmi, iaitu tempat kota kelahiran Nabi Isa AS. Dan di Baitul Lahmi pun Nabi turun dan melakukan solat sunat 2 rakaat. Kemudian perjalanan diteruskan dan tidak lama sampailah kepada Baitul Maqdis. Boleh baca Baitul Maqdis, boleh baca Baitul Muqaddis, boleh kata. Sebab tu bila kita faham bahasa Arab ni mudah, tak bergantung, tak berbalak. Macam semalam tidak berpula keluar. Ada satu hamba Allah tanya, dia kata, Ustaz, nak tanya ni ada setengah Ustaz dibaca Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada setengah pula Ustaz baca Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia kata mana betul? Hayya ke betul? Hayyu ke betul? Cek aku jawab. Dapat kita beri tak ada bayar. Tak ada perintah Allahumma salli ala Muhammad. Dan nak jawab pada dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab bila mana kita memahami bahasa Arab, bermakna ada i'rab-i'rab yang berbeza. Macam takdir, macam azab. Dan 3 wajah. Yang pertama, baris dhamma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baris depan. Yang kedua, baris fathah, baris atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, baris mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh satu. Ini kita tak berani. Apa untuk bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak berhenti bukan dia, yang tak berhenti kita. Kan? Sebab tu ingat tuan-tuan, biar jahil 1 sudah, biar jahil 2 sudah. Jangan ulama kata jahil 3 kali. Macam mana jahil 1? Yang pertama, tak sedar diri kita tu jahil. Itu 1. Dan yang pertama, kita sudah jahil. Macam mana jahil murakab? Dahlah kita jahil, tak mengaku pula jahil, tak sedar diri pula jahil. 2. Jangan ulama kata jahil yang ketiga. Dahlah diri itu jahil, tak mengaku, tak sedar pula jahil, menjahilkan pula orang lain. Itu imam ni buat betul ke? Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpul para nabi terdahulu menantikan kedatangan beliau. Di Baitul Maqdis beliau sempat salat berjemaah dengan para nabi yang terdahulu dan beliau diberi kehormatan untuk bertindak sebagai imam salat. Tadi waktu perjalanan hampa sempat merujuk di atas 3-4 rumah sahabat dan sebagainya. Hampa bertanya dengan tahqiq macam mana semayang yang Nabi buat ketika Nabi sampai ke tempat-tempat yang besar. Ada setengah ustaz kata, dia kata sebagaimana semayang dengan Nabi Ibrahim. Ada sahabat hampa daripada Aceh kata, dia kata sebagaimana semayang yang kita buat selama daripada ini. Ya, cuma kesimpulannya tuan-tuan, ada perkara kita boleh fikir, ada perkara tak payah kita fikir dan sebagainya. Cuma daripada kenyataan yang termaktub, yang paling tahqiq, sembahyang dilakukan oleh Nabi di tempat-tempat yang besar sebagaimana ibadat Ibrahim alaihi salam. Ada yang inna salam. Habis. Selanjutnya, dari huraian di atas kita menjumpai satu keterangan yang menyatakan bahawa tatkala sampai di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpullah para nabi terdahulu dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendapat kehormatan untuk bertindak sebagai imam dan salat berjemaah dengan para nabi. Dari peristiwa ini, apabila ditinjau dari segi peribadi beliau, ini merupakan bukti bahawa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang paling dimuliakan oleh Allah. Lantaran adanya kelebihan yang tidak pernah diterima oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bersyukurlah oleh kita, bergembiralah oleh kita kerana dikaruniakan satu nabi yang menjadi raja bagi segala kalangan dan yang digelar sebagai Tuhan. Maka kiranya tepatlah apabila beliau menyandang gelaran sebagai Tuhan segala nabi dan utusan bagi segala rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian secara moral, kita pun sebagai umat Muhammad dapat pula disebut sebagai semulia-mulia umat selama kita tidak mengingkari identitas sebagai muslim yang baik. Garis ayat itu. Jangan mentang-mentang Allah Ta'ala putih, aku ni umat Nabi, aku ni terbaik. Ada syarat. Selama kita tidak mengingkari identiti sebagai muslim yang baik.
Bermakna selagi mana kita mengikut ajaran yang diajar oleh baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa memelihara dan melaksanakan amanah Allah dan Rasulnya sebagaimana tersimpul dalam ajaran Islam, sebagaimana Allah Taala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh bagi yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sekarang nak kongsi sedikit nota bahasa Arab. Kalau tuan-tuan tengok ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, betul tidak? Wa di situ kalau orang ngaji bahasa Arab dipanggil wa mutlaqul jam'i. Apa makna wa mutlaqul jam'i? Bermakna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kena buat sekali. Kan? Sebagai contoh, ja'a Zaidun wa Amr. Telah datanglah Zaid dan Umar. Bukan Zaid dulu datang baru Umar datang, tak. Telah datanglah Zaid dan Umar. Umar datang berdua di sana. Maka itulah kefahaman ayat Al-Quran. Dan dalam waktu kita menegak kemungkaran, begitu juga kita bersuamikan kebaikan. Jangan buat kebaikan kemungkaran kita nak tegak, maka tetap juga tak mengikuti kepada ayat yang dikehendaki oleh Allah. Habis. Ayat ini merupakan pada dasar yang nyata bahawa sebenarnya kita termasuk umat yang mulia lantaran memperolehi asar kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat akhir zaman, tetapi umat yang muda-muda akan dibangkitkan, umat yang muda-muda akan dihisab, dan umat yang muda-muda akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri, carilah kesempatan mengenalilah oleh kita akan Nabi, mengenalilah oleh kita akan Rasul, mengenalilah oleh kita akan keluarga Nabi, mengenalilah oleh kita akan keturunan Nabi. Sebab akhir zaman di tuan-tuan, keturunan Nabi pun orang tak mulia kata, betul ke tidak? Bila-bila para habaib datang dekat Malaysia dan sebagainya, maka dia timbulkan isu yang kadang-kadang membuatkan kepercayaan kita kepada ahli bait, kepada keturunan Nabi itu mengundur. Sedangkan kalau kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, walaupun martabat mereka begitu hebat, tetapi mereka tak pernah meninggalkan kemuliaan kepada ahli bait. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari balik daripada menunggang kuda, balik daripada menunggang kuda, maka Sayyidina Hasan dinampak Umar tengah umri nak balik. Maka Hasan cepat-cepat menunggu kepada Umar, dan bila mana Umar dah paki kuda dia, Hasan meletakkan tangan kuda. Supaya apa? Umar turun daripada kuda dengan sifat yang terbaik. Hasan tak bagi Umar pijak belakang kuda. Dan Hasan tak bagi, ya Ami, ya Umar, pijaklah tangan aku. Allah Akbar. Dan Umar tak sedekah. Faham beken tak? Bukan beka bumi. Allah Akbar. Dan dia beken. Dia kata, ya Hasan, apa yang kau buat begini? Apa Hasan jawab? Dia kata, aku telah diajar oleh datukmu untuk memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dua-dua kelah. Dan Umar tak nak turun, Hasan tetap begini. Umar tak nak turun, Hasan tetap begini. Akhir sekali, dan percayalah hati Umar bila mana melihat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bijak dan terbaik dan sebagainya. Bila sampai di bawah, dia turun tangkap tangan Hasan, dia cium banyak kali. Maka Hasan tanya pula, ya Umar, kenapa kau buat begini? Maka berkata Umar, aku telah diajar oleh datukmu untuk memuliakan ahli bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Hasan waktu budak tadi, Umar ketika itu menampung menjaga pemerintahan Islam dan sebagai pahaman ibarat. Habis. Hal ini, ayat ini merupakan penegasan yang nyata bahawa kita termasuk umat yang mulia lantaran memenuhi asal kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kira tuan-tuan sampai berqasidah dan ada beruntukkan. Hal ini pula dah yang seharusnya dapat lebih meningkatkan kesedaran kita untuk semakin mensyukuri nikmat karunia Allah dengan peningkatan takwa dan ibadat, serta lebih mengagungkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada tara bandingnya, termasuk kekuasaannya untuk berisra dan memi'rajkan abdulnya kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita menunggu secara sedar dan mendalam, maka dapatlah kita simpulkan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj sangat sulit diraba
dan dijangkau oleh akal semata, lantaran peristiwa ini lebih menurut serta hubungan dengan iman. Maka betul apa yang kita katakan pada mukadimah, apa yang kita nak bila mana kita baca buku Isra wal Mi'raj, yang pertama sekali mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, apakah fokus kita baca kitab Isra wal Mi'raj untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesimpulan kami nak dekat macam mana? Apa yang berlaku ke atas diri Nabi, aku nak buat. Apa yang berlaku atas diri Nabi? Yang pertama sekali dibersihkan hati Nabi. Apa makna dibersihkan hati Nabi? Aku juga buat dibersihkan hati. Bagi Nabi, cara dia keluarkan hati Nabi. Bagi aku, cara nak bersihkan hati, perbanyakkan berzikir. Cuma zikir ni tuan-tuan ada cara, dan zikir ni tuan-tuan ada kaedah. InsyaAllah kalau tuan-tuan sempat bersama dengan hamba pada kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan syarah macam mana zikir yang betul. Yang telah hamba syarah di surah Tabu Haji lebih kurang 3-4 kali. Cuba kita rapikan bagi tuan-tuan yang baru, yang kadang-kadang tak tahu cara zikir yang betul. Tengok orang bergoyang, kita pun bergoyang, tapi tak tahu goyang ke hulu pilih dan sebagainya. Sedangkan ulama dah sebut dalam kitab, la letak di mana, ila letak di mana, ha letak di mana, Allah letak di mana. Baru kita bergoyang ataupun menari ketika berzikir mengikut letak dan kaedah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berzikir. Cuma yang tuan-tuan perlu baca, yang 3 subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Yang itu kita akan urai dari belakang. Dan perkara yang kedua yang perlu kita lakukan, rentetan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj bagi mendekatkan diri kepada Allah, iaitu memperbanyakkan solat, sunat habis. Dan demikian peristiwa Isra dan Mi'raj dapat pula dijadikan barometer mengukur keimanan seseorang. Atau dengan kata lain, bahawa orang yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dapat disebut murtad atau bukan kafir. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat-sifat ini. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dia ceritakan keadaan Nabi, kita nak percaya ke tidak, tergolong daripada keimanan dan kekufuran. Sebagai muslim yang baik, sudah semestinya lah kita menerima serta meyakini kebesaran Isra Mi'raj sebagai bukti keimanan kepada Allah dengan segala sifat kebesaran dan kekuasaannya, serta keimanan terhadap kebenaran kenabian Muhammad SAW. Dalam rangkaian ini, banyaklah riwayat yang menerangkan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Nabi SAW dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, iaitu tatkala beliau tengah mengendarai burak bersama Jibril. Meskipun begitu, menurut penyelidikan yang saksama oleh para ilmu agama, yang ternyata bahawa riwayat tersebut sebenarnya bersumber daripada keterangan yang baik dari ayat itu. Betul, kita tak akui. Banyak ulama kata cerita-cerita yang dibawa datang ada yang mendapat daripada pendapat yang baik. Sebab tu waktu hamba mengaji di Fatami kata terhubung hamba, terdapat 28 riwayat pada menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang sampai kepada kita di tuan-tuan di Nusantara ni baru 4-5 riwayat yang digabungkan menjadi cerita. Jadi kesimpulannya, kalau tuan-tuan pergi berjalan, pergi ke London, pergi ke Scotland, pergi ke Jepun, dengar ulama-ulama di sana cerita peristiwa Isra wal Mi'raj, berbeza daripada apa yang kita dengar, jangan melangkap kata tak betul. Sebab riwayatnya begitu banyak baik. Namun walau bagaimanapun kata setengah ulama, dia pendapatnya dhaif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun tak ada jeleknya. Ini poin yang paling penting tuan-tuan perlu faham. Namun tak ada jeleknya apabila kita ketahui sebagai usaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadis dhaif ni tuan-tuan tak boleh buat. Dan cuma dia tak boleh diperuntukkan, digunakan bagi hukum. Hukum tak boleh pakai. Tapi bagi menggemarkan amal, bagi menguatkan amal, bagi menguatkan ibadat kepada Allah, maka diharuskan menggunakan hati-hati dhaif. Sebab tu berkata Imam Hamdan, ketika mensyarahkan kitab-kitab beliau, dia kata apa? Kalau dah tak datang kepada Quran dan hadis yang begitu sahih, maka memandai aku berpegang kepada hadis yang dhaif. Kita hari ini mentang-mentang mengaji hadis ini, hadis dhaif tak boleh pakai. Allahumma salli ala Muhammad. Dhaif bukan masalah hadis.
tapi dhaif masalah perawi. Sebab tu baru-baru ni bila musakarah berkenaan zikir menari, zikir dalam keadaan menari. Kami bentangkan hadis yang disebut oleh Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah. Dan sebagaimana hadis yang berlaku di atas Ja'far bin Abi Thalib. Hadis ini jelas. Bila mana Ja'far ini dipuji oleh Nabi SAW, maka dia akan menari-nari. Dan dalam kitab hadis menceritakan walam yukar alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ingkar pun, dan Nabi tak kata bid'ah pun, Nabi tak kata melampau pun. Nak beri faham, dalam Islam ada hiburan yang dibolehkan. Dalam Islam ini ada perkara yang diharuskan. Sebagai contoh, apa nak tanya tuan-tuan yang ada? Sebut masalah hiburan. Kalau tuan-tuan pergi ke negeri Johor, apakah tarian yang paling masyhur di negeri Johor? Zapin. Baik. Tuan-tuan tahu tak Zapin asal dari mana? Ya. Negeri Yaman. Ni telefon canggih makin dah lagi tuan-tuan sampai habis buka YouTube. Baik Zapin Yaman. Kenapa Zapin ni hidup di negeri Johor? Kerana kalau kita kaji sejarah, banyak ulama-ulama yang bertapak di Johor dan dipanggil persempatan yang Singapura dan sebagainya, dan juga bekas-bekas mufti dahulu banyak yang berasal daripada Yaman. Mereka beritahu kepada kita tarian Zapin yang tarian ini asal daripada bumi Yaman. Di Yaman tuan-tuan, kalau malam berinai atau dipanggil malam pengantin, ada bila mana pengantin nak dihiburkan, maka laki-laki akan duduk satu bilik dengan laki-laki sahaja, perempuan duduk satu bilik pihak perempuan sahaja. Maka pengantin akan duduk di hadapan dan mereka akan dihidangkan dengan tarian Zapin. Ya, nak beri faham, dalam Islam ada hiburan. Cuma yang salah sekarang ni dah bercampur laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi haram. Haram bukan zat haram, tapi sifat yang berlaku. Tapi kalian tuan-tuan ada asal usul. Dan yang menari Zapin, kalau tuan-tuan buka itu Zapin Yaman. Yang menarinya tuan-tuan bukan cala-cala orang. Hak pakai serban, hak pakai tubuh yang syartul tak baru dan sebagainya. Faham mana ibarat? Ya? Jadi kesimpulan perkara ini tuan-tuan, perkara yang disebut sejak zaman Nabi SAW. Baik sambung. Sambung kita tadi. Bila mana kita musyawarah dengan puan-puan, cerita masalah fikir menari yang dibawa dalil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Puan-puan itu kata apa? Dia kata, Ustaz, dalam hadis tu ada Hani bin Hani. Hani bin Hani ni satu rijal yang tak dikenal. Dia kata satu rijal yang tak dikenal. Ataupun kita syarat bahasa kita, satu perawi yang tak dikenal. Aku jawab dengan jawapan akal. Aku kata kita tak kenal tu. Ulama ke kenal. Takkanlah tuan-tuan kita lebih kenal Tok Yang kita, lebih daripada puak kita kenal Tok dia. Boleh faham tak? Ya? Sedangkan kalau kita mengaji kitab Ibn Hajar Al-Haytami, antara ulama yang masuk dalam ilmu hadis. Kalau orang mengaji ilmu hadis, dua Ibn Hajar ni tak boleh tinggal. Pertama Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang bernama Fathul Bari. Kenal Fathul Bari? Bukan nama juga, nama kitab. Yang kedua Ibn Hajar Al-Haytami, bekas mufti Makatil, bukan rawak. Dua Ibn Hajar ni tak boleh tinggal orang yang tahqiq dalam ilmu hadis. Jadi kalau dia tak memahami dan tidak mengenali Hani bin Hani, takkan Ibn Hajar Al-Haytami ambil hadis ni buku dalam kitab beliau. Faham ibarat? Habis masalah ni. Sebagai muslim yang baik, surat 15, sudah semestinya lah kita menerima serta meyakini kebenaran Isra dan Mi'raj. Sudah surat 16. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tak jeleknya apabila kita ketahui sebagai usaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini masalah bulan Rajab. Dan bila sampai ke bulan Rajab, timbullah isu hadis dhaif dan sebagainya. Sedangkan kadang-kadang ada hadis yang walaupun martabatnya dhaif, tak sampai kepada mauquf pun, tetapi bila mana dihuraikan dengan tidak amanah oleh setengah daripada golongan, kadang-kadang hadis yang dhaif pun boleh jadi mauquf. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, janganlah kita bicara dalam masalah perkara yang kita tak faham. Sambung. Namun tak ada jeleknya apabila kita ketahui sebagai usaha untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan harapan agar kita lebih berhati-hati menghadapi kebilauan kehidupan yang menyilaukan
bahkan tidak jarang mengarah kepada kesesatan. Adapun kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh Nabi SAW sewaktu Isra, sebagaimana banyak yang diceritakan dalam kitab-kitab Isra dan Mi'raj adalah sebagai berikut. Baik. Jadi perkara yang ketiga, sebelum kita menyambung membaca risalah Isra dan Mi'raj, antara perkara yang berlaku di atas diri Nabi SAW yang perlu kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu memperbanyakkan mendengar perkhabaran-perkhabaran gembira dan perkhabaran-perkhabaran takut. Itu nota yang perlu kita ambil. Apa ulang balik bagi tuan-tuan yang baru sampai, kita rapikan mereka. Kita baca kitab ni untuk apa? Dua matlamat yang paling utama. Yang pertama dia menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan keimanan kita kepada Allah. Itu syarat yang pertama kita baca kitab. Tujuan kita yang kedua, bila kita baca buku ni untuk apa? Cik bagi hijau. Sudah rasa buku ni untuk dah syarah tadi. Baca bola Malaysia. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau orang tanya kenapa Ustaz kata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita jawab, sebelum Nabi bertemu Allah, proses berlaku, betul tak? Bermakna daripada proses yang berlaku, akhir sekali dikaruniakan kepada Nabi melihat Allah Ta'ala dengan sukh dan mujizat. Maka begitulah juga kehidupan kita. Aku nak faham peristiwa Isra wal Mi'raj, seolah-olah aku nak Mi'raj, seolah-olah aku nak mendekatkan diri aku kepada Allah. Cuma nisbah kita bukan nisbah nampak macam Nabi. Nisbah Nabi Mi'raj nampak zahir dan batin. Nisbah kita nampak kebesaran Allah pun tak apa dah, mendekatkan diri aku kepada Allah pun tak apa dah. Jadi perkara yang ketiga, nota yang ketiga yang tuan-tuan boleh ambil rentetan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama, perbanyakkan berzikir. Yang kedua, perbanyakkan melakukan solat sunat. Jangan tinggal lagi tuan-tuan. Buatlah sekurang-kurang 2 rakaat pun tak apa dah, kalau tak mampu nak buat 4 contoh. Yang ketiga, iaitulah memperbanyakkan mendengar khabar gembira dan khabar takut. Memperbanyakkan dengar khabar gembira dan khabar takut. Kerana selepas daripada ini, kita akan membaca kisah-kisah yang diperlihatkan ke atas Nabi SAW. Betul ke tidak? Balik-balik Nabi cerita. Cerita begini. Maka Nabi ada sahabat takut, ya Allah, ya Tuhan. Adakah begini dan tidak ada? Dia cerita pula begini. Sahabat pula gembira dan sebagainya. Jadi proses yang perlu kita faham, yang perlu kita lancarkan dalam kehidupan kita senantiasa, ialah memperbanyakkan mendengar khabar gembira dan khabar takut. Caranya macam mana? Yang pun tuan-tuan tak buat dah. Kita datang kuliah, kita pergi dengar ceramah. Mudah-mudahan daripada cerita-cerita yang dikhabarkan, menambahkan keimanan naik turun, dengar khabar gembira dengan khabar takut. Cuma nota itu yang perlu kita syarahkan pada kehidupan. Baik, sambung. Mana dia kejadian aneh yang berlaku ke atas diri Nabi? Yang pertama, diceritakan bahawa setelah Nabi SAW selesai melakukan solat sunat 2 rakaat di Baitullah, selanjutnya beliau meneruskan perjalanan. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Ifrit. Ifrit ini satu spesies daripada jin. Asal-asal jin, siapa nama dia? Siapa nama? Ya, Azazil. Asal namanya Azazil. Tuan-tuan tahu tak itu kerja Azazil yang apa? Siapa tahu? Ya, ada tugas Azazil di dahulu tuan-tuan. Dia menjaga gedung perpendarahan Allah Ta'ala. Bermakna kalau kita syarah bahasa kita, perpustakaan Allah Ta'ala itu dulu dia jaga. Sebab tu tuan-tuan, bila mana puak-puak ni tengok kita, dia pandang kita besar kecil. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Dia kaji habis dah cerita makhluk, dia kaji habis dah kelemahan manusia, dia kaji habis dah kelebihan manusia dan sebagainya. Sebab tu dia depend puak-puak ni tuan-tuan minta dengan Allah. Dan kita ni lagi lah dengan Allah. Dia berani kita, ya Allah, ya Tuhanku, engkau izinkan aku nak merosakkan ada-ada bila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Betul tak? Dia minta dengan Allah, berani puak-puak ni. Jadi ringkasnya, nama asalnya Azazil. Dahulu ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga gedung perpendarahan Allah Ta'ala. Cuma bila mana mereka tidak bersujud kepada Nabi Adam, bila tak bersujud kepada Nabi Adam, kemudian diturunkan daripada yang tempat penyimpanan gedung Allah Ta'ala, turunkan kepada langit yang ketujuh,
maka Azazil tak boleh naik ke atas selama-lama. Namun wala bagaimana pun tuan-tuan dia sombong, dia baca tak dulu, dia tahu tak kelemahan makhluk yang bernama manusia. Sebab tu berani dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ibarat? Sambung. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Iblis mengejar dari belakang dengan membawa obor dengan maksud mahu melintangi jalan beliau. Kemudian Jibril berkata, wahai Nabi, bukankah tadi hamba telah mengajarkan doa untuk keselamatan perjalanan ini? Maka setelah Nabi SAW membaca doa tersebut, maka terjukirlah sang Iblis dan hancur binasa, sehingga selamatlah beliau dari gangguan Ifrit. Kalau tuan-tuan nak tengok doanya, tuan-tuan boleh merujuk dalam kitab Kifayatul Muhtaj dalam bidang Isra' wal Mi'raj. Dalam kitab tu ada disebutkan doa yang telah dibaca oleh Nabi sebagaimana yang telah diajar oleh Jibril AS. Baik, sambung. Dari peristiwa ini, kita memperoleh gambaran bahawa kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril itu baru saja meninggalkan kota Mekah, maka Nabi SAW telah diganggu oleh syaitan dan iblis yang bernama Ifrit, di mana Nabi telah ditakut-takutkan dan dilempari obor api. Tetapi Nabi SAW tampak sahaja menghadapinya, sehingga api yang besar itu padam dan Ifrit jatuh tersungkur ke tanah. Ini satu petanda atau satu kiasan bahawa setiap orang yang berjuang untuk mengadakan penyiaran agama Allah dan menuju cita-cita suci murni itu selalu tidak terlepas dari gangguan dan penghalang serta rintangan yang akan menggagalkan cita-cita itu. Ini memang lumrah Adam dah. Setiap kali nak buat kebajikan dan kebaikan, pasti kita berhadapan dengan ujian. Maka betul sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Ta'ala nak orang itu mendapat kebaikan dan kebajikan, nescaya dikenakan kepadanya dengan penderitaan. Nescaya dikenakan kepada penderitaan, ujian demi ujian. Sebab tu bila mana kita memahami perkara-perkara ini, jangan tuan-tuan disebabkan kegagalan dan ujian itu merendahkan keimanan kita, mengurangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara apa yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan serta muslimat yang hadir dalam nak memahami ujian-ujian ketika berdakwah itu, antara cara yang tuan-tuan boleh lakukan, memperbanyakkan membaca kitab sirah-sirah Nabi-Nabi, memperbanyakkan baca kitab para ulama, supaya kita boleh compare. Nabi berjuang tuan-tuan sampai dipandangnya bibir, sampai gigi patah, betul tidak? Sampai balik kaki. Kita berdakwah sampai begitu dah. Dah, paling tinggi orang tak pergi kuliah sahaja. Tuan-tuan yang ada Muhammad, kita cerita kebenaran, paling tidak pun orang tak pergi kuliah dah. Tak pernah sampai kena tembak dan sebagainya. Jadi perlulah ingat tuan-tuan, dalam nak mencari kebenaran dan nak membawa kebaikan kepada agama Allah, pasti terdapat ujian. Sebagaimana berkata Nabi Adam AS, dia buat satu wasiat kepada anak-anaknya. Di antara wasiat yang Nabi Adam tulis kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, maka berjaga-jagalah. Bila kamu nak buat kebajikan, maka kamu pasti akan dikata orang. Itu wasiat Nabi Adam. Bila kamu nak buat kebajikan, kamu pasti akan dikata orang. Dan nak pakai serban pun kena kata, tak pakai serban pun kena kata. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perlu kita ingat, kadang-kadang bila syaitan tak mampu nak ganggu kita, dia ganggu orang lain untuk ganggu kita. Faham ibarat? Habis. Dan hanya pejuang yang tabah dan gigit dan kulit sahaja yang akan sampai kepada tujuan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengalami kesulitan dari tangan Isra' dan Mi'raj itu, tetapi kerana kesucian kita itu, maka akhirnya sampailah kita kepada Masjid Al-Aqsa dan di Palestin. Jadi ringkasnya tuan-tuan, ujian yang pertama yang perlu ditemui oleh Nabi SAW iaitu berhadapan dengan Ifrit. Maka jawapannya begitu juga kita. Perkara yang pertama, kalau tuan-tuan nak mendekatkan diri kepada Allah, perlu kita membuang yang dikatakan syaitan yang berada pada kehidupannya kita. Nak buang macam mana? Iaitu berzikir dengan cara yang betul. Kita cerita kemudian. Yang kedua, seterusnya dalam perjalanan itu, beliau sempat melihat ada segolongan manusia yang tengah menanam benih padi. Namun seketika itu pun telah dapat dituai petik hasil.
Dan yang demikian itu terus-menerus berulang-ulang dilakukan oleh itu. Sehingga Nabi pun merasakan heran lalu bertanya kepada Jibril. Dan ringkas tuan-tuan, perkara di sini hamba nak kait sedikit di awal-awal. Di antara prasyarat yang telah diberi oleh Jibril kepada Nabi. Sebelum nak Isra, bila Nabi duduk atas Buraq, maka Jibril bagi nasihat. Jibril kata apa? Ya Muhammad, kamu ingat apa yang kamu nampak, apa yang kamu bau, apa yang kamu terasa, apa yang kamu tak faham, apa yang kamu ditegur, apa yang kamu dipanggil, kamu dengan menyambut. Kalau kamu tak faham, kamu bertanya kepada aku. Betul atau tidak? Ini syarat yang paling ketat yang telah diberi oleh Jibril. Sedangkan kalau kita mengkaji masalah martabat Jibril dengan Nabi, siapa lagi tinggi? Ya, Nabi SAW. Tetapi isyarat nak bagi faham, walaupun martabat Nabi begitu tinggi, dalam setengah-setengah perihal, kamu berhajat juga kepada mursyid, kamu berhajat juga kepada guru. Jadi kesimpulan apa yang nak dipaham tuan-tuan, walaupun Nabi cerdik, Nabi bijaksana, Nabi fatonah, tetapi bila Nabi melihat perkara-perkara begini, adakah Nabi membuat kesimpulan tersendiri? Nabi tak buat keputusan sendiri, Nabi tak buat andaian sendiri. Bahkan Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah sifat mereka ini? Dia tanam hasilnya, dan kemudian tanam tumbuh berbuah, tanam tumbuh berbuah, tanam tumbuh berbuah. Jadi sebelum kita baca masalah, kita faham ibarat dahulu. Begitulah juga pada kehidupan kita. Kalau ada masalah, rujuk kepada ahli. Kalau ada masalah, rujuk kepada guru. Jangan semata-mata dengan gambar dan buku. Jangan semata-mata dengan perkataan kita faham sendiri dan kita sebarkan. Dan ini kadang-kadang bila masalah yang kita tak faham, yang baru berlaku ke atas syanatin dan sebagainya, walaupun hamba dah mulai. Sepadahal hamba nak menjelaskan, ingat, bila tengok gambar begini, jangan kena buat buku. Ni tengok ni ada betul ke ni gambar Syekh Nazim Al-Haqani, gambar Syekh Syam Al-Kabani bersalaman dengan perempuan bukan mahram. Allah, ni kata sesat. Hamba nak tanya tuan-tuan yang hadir. Yang pertama sekali, masalah bersalaman dengan perempuan mahram haram atau tidak? Macam tak berani jawab. Bersalah dengan perempuan mahram haram atau tidak? Haram, kita kena kata haram. Dan tak ada diskriminasi dalam masalah hukum. Tetapi hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, keharaman bersalaman dengan perempuan bukan mahram dosa besar tidak? Siapa boleh jawab? Allah, dosa besar tidak? Sebab tu terdapat istisna. Kalau orang tu tua sangat, kalau orang tu budak sangat, kita boleh bersalam tak? Kita balik ke kampung isteri kita perkenalkan. Bang, tu maklum, tu maklik, tu maklum. Ada? Tuan-tuan dah belajar dah fiqah. Kalau tuan-tuan balik ke kampung isteri, yang menjadi, dia kata mahram cuma dua golongan. Atas kepala dia sampai ke atas, bawah kaki dia sampai ke bawah. Dan datuk, toknyang, tone, hantar-hantar sampai ke atas. Dan bawah isteri kita, anak, cucu, cicit, piut, garis, capal, lapar, sampai ke bawah, pucuk keturunan. Kalau hidup lagi dah, semua tu dipanggil mahram. Tapi kalau buka kiri kanan, semua tak jadi mahram. Tapi ulama kata pula, kalau tengok mati, tengok tiang, tengok mati, tengok tiang. Perasaan sama je tengok mati dengan tengok tiang. Dia ada nafsu. Maka ulama kata harus bersalamkan, harus dua, kerana di sebalik bersalam pun ada mahabbah. Sama juga budak. Dan walau sobian, walaupun budak, syaratnya nafsu ke tidak? Comel anak maklum ni umur berapa tahun? 7 tahun. Macam Siti Nurhaliza. Kita kata tak dapat pegang Siti Nurhaliza, dapat pegang anak maklum pun jadilah datang syahwat. Haram kan? Walau 7 tahun maka hukum jahat haram. Cuma kesimpulan yang paling besar yang nak kata tuan-tuan yang hadir, adakah disebabkan bersalaman dengan bukan mahram boleh kita ijtihad sesat? Sampai sesat ke? Jadi memberi usaha kata Syekh Nazim ni, tuan-tuan pernah bersalam dengan orang bukan mahram tak? Sudah. Nak ke Allah maksudnya adalah Muhammad benar ke? Nak beri faham, jangan semata-mata memandang sebagaimana Nabi pandang. Nabi tak buat keputusan sendiri, Nabi tak buat kepahaman sendiri. Nabi rujuk kepada Jibril. Ya Jibril, apakah sifat ini? Tanam-tanam tumbuh. Kita sambung pada kuliah besok. Wallahu a'lam. Dan pada surat yang ke 17 perkara yang kedua, insyaAllah kita bersambung dalam kita pada hari yang esok. Ya.
Jadi bagi tuan-tuan yang ada kitab boleh nama bawa pada dan sebagainya, kitab diberi percuma, cuma kitab dah habis. Dan kita beri kepada 200 peserta yang pertama sahaja. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, insya-Allah besok hangpa bawa kitab jatuh hangpa jual. Dan kita bagi tahu siap-siap dah. Yang beri itu daripada pihak tabungan ini. Tapi tengok banyak kitab ada, jatuh besok akhir pada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka litahjala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.